ni. Ya? Nak ulanglah semula ni. Saya tahu abang tak sabar tu. Okey. Sebab dia berkait dengan fa'il dia nanti ya. Okey, cuba terjemah semula. In tastaftihu, kamu semua memohon kemenangan. Kamu semua tu siapa? Orang-orang kafir ya. Tentera-tentera kafir ya, kamu memohon ya, memohon kemenangan. Fa qad ja'akumul fathu, kemenangan itu, kemenangan Badar yang berpihak kepada tentera yang beriman. Ja'akum, kepada kamu ya. Ini maknanya kita menyatakan bahawa fa'il dia antum. Antum tu ialah orang kafir berdasarkan kepada doa Abu Jahal. Ini semua cerita-cerita ni bocor dah. Sebab lepas perang Badar tu, ada yang beriman lepas perang Badar, ada beriman lepas perang Uhud, ada beriman lepas pembukaan kota Mekah. Semua tu cerita semua terlondeh dah. Cerita-cerita doa dia orang semua ada. Ya. Termasuk dalam kumpulan ni juga ialah pak saudara Nabi, iaitu Abbas. Pak saudara Nabi pun dalam kumpulan tentera kafir masa tu dalam perang Badar. Ya. Okey, inilah doa Abu Jahal. Allahumma, maknanya ya Allah, unsur, bantulah oleh engkau. Ya, fa'il dia siapa tadi? Anta, iaitu Allah. Maf'ul bihnya a'azza, yang lebih dimuliakan. Ni pun lebih mulia apa Allah, yang Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya, aziz. Aziz perkasa, lebih perkasa. Dia menunjukkan kemuliaan. Ni kemuliaan Allah, saya dah tak tahu bahasa Melayu dah, tapi dalam bahasa Arab ada perbezaan dia lah ya? Yang lebih mulia ataupun yang lebih benar lah di sini ya. Yang lebih benar kenapa dia bagi atas ni? Maf'ulun bih. Okey, pertama kita kata dia maf'ulun bih, dia bagi atas. Ini isim apa tadi? Isim tafdil ya. Isim dia bagi atas sebab maf'ulun bih. Dia tidak ada alif lam sebab dia mudhaf. Jadi dia dua peranan dia lah, maf'ulun bih, dan dia tidak ada alif lam adalah mudhafun mudhaf. Yang ini jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Bawah. Mudhafun ilaih bagi bawah, maf'ulun bih bagi atas. Mudhafun ilaih bagi bawah. Apa tanda bagi bawah ni? Ya. Kerana satu kumpulan disebut apa? Fi'atun. Fi'ah. Kalau dua kumpulan, fi'atani dulu. Fi'atani mewakili baris depan, marfu'. Satu pilihan lagi ialah fi'ataini mewakili baris bawah dan baris atas. Mudhafun ilaih baris bawah, maka diwakili oleh ya. Jadi maknanya mudhaf dan mudhafun ilaih, kalau kita susah nak terjemah, yang lebih benar dua kumpulan. Dia tak jadi maknanya kan, dia boleh disengkang dengan perkataan min. Apa makna min? Dari. Yang lebih benar dari dua kumpulan ini, iaitu kumpulan Muhammad atau kumpulan Abu Jahal. Itu doa Abu Jahal masa itu. Wa akrama, yang lebih mulia ya, yang lebih mulia. Kenapa bagi atas ni? Ini isim tafdil juga ni. Jangan lupa ni apa ni? Haraf ataf. Lepas haraf ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf dalam diagram purple kat mana? Kat bawah. Apa namanya? Tawabi'. Tawabi'. Apa makna tawabi'? Mengikut. Dia mengikut baris apa? A'azza, baris sebelum. Ya Allah,
Ya, bantulah oleh engkau ya Allah yang lebih benar daripada dua kumpulan ini dan yang lebih mulia. Dia bagi atas tu sebab apa tadi? Tawabi' namanya apa lepas harf ataf? Ma'tuf. Ni harf ataf, lepas harf ataf ma'tuf. Ma'tuf dia mengikut baris sebelumnya. Dia bukan mengikut baris ni. Mengikut baris ni. Makna bantulah oleh engkau ya Allah akan yang lebih mulia. Kenapa tak ada alif lam? Mudhaf. Bermakna ni jadi mudhafun ilaih. Maka boleh disengkang dengan perkataan min. Yang lebih mulia daripada, dari ke daripada kan? Lebih mulia daripada dua kumpulan. Kena tanya guru bahasa Melayu. Saya kurang sikit bab itu. Kena tanya guru bahasa Melayu. Yang lebih mulia dari dua kumpulan ini. Ini kalau mufrad dia apa ni? Firqah. Satu kumpulan. Kalau dua kumpulan, firqatani atau firqataini. Bermakna dia baris apa ni? Bawah. Tetapi di sini bagi bawah lah. Sebab apa bagi bawah? Dengan ya? Sebab dia mudhafun ilaih. Ini adalah ma'tuf dan mudhaf. Ini akan jadi mudhafun ilaih. Okey, semula tuan-tuan, ni kita yang lebih benar lah sebab sama-sama mulia ni. Allahumma ya Allah, unsur a'azza yang lebih benar min al-firqatain fi'atain, dua kumpulan ini atau itu, wa akrama al-firqataini, daripada kumpulan atau golongan ini. Kemudian bila Abu Jahal berdoa kepada Allah di sini, habis semua tentera musyrikin juga berdoa begini. Sebab itulah dia kata, sekiranya kamu orang kafir minta kemenangan, maka sesungguhnya kemenangan itu telah datang kepada kamu. Ya, telah datang, yang telah kamu tengok betul-betul. Kamu berdoa, bantulah yang lebih benar. Ya, Allah telah bantu yang lebih benar. Nampak kamu memang kalah teruk. Kekalahan yang begitu memalukan. 1,000 tentera yang lengkap, ya, dikalahkan oleh 313 orang yang tak lengkap langsung bersenjata. Kalah tu kalah memang malu. Satu tanah Arab, ya, tahu. Orang Yahudi semua tahu cerita kekalahan teruk di sini. Sangat memalukan, sehingga ada yang duduk temangu je depan Kaabah masa tu, depan berhala. Sedih, kecewa, tak tahu nak kata. Inilah yang dikatakan, ya, sama-sama berdoa. Tapi di sini doa, dicerita doa orang kafir yang minta kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara doa dia tak apalah. Kalau kau tahu bahawa Muhammad tu benar, maknanya menangkanlah dia. Dia pun tak confirm dia ke betul ataupun, tapi yang tahu dia juga betul. Muhammad pun betul juga, sebab dia tak pernah menipu. Dia tak pernah menaya orang. Di sini buatlah keputusan, ya Allah, serah. Akhirnya Allah bagi orang kafir tahu dia doa begitu, dan Allah bagi kemenangan kepada tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung semula lah. Dan in, jika. Haraf apa tadi? Haraf syarat dan jazam. Tantahu, fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari. Apa dhamir dia? Antum tantahuna. Betul tak? Mana nun dia? Dibuang, dihazafkan kerana in. Ya, af'alul khamsah. Fi'il yang 5 tu, yang melibatkan ada nun hujung dia tu. Bila ada, ya, nun, bila masuk haraf jazam, hendaklah dibuang. Asalnya tastafti, tantahuna. Okey, apa makna tantahuna? Intaha yantahi, berhenti.
Okey. Cuba tuan-tuan terjemah. Wa in tantahu, kamu semua berhenti. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Orang kafir. Jika kamu semua, wahai orang kafir, berhenti. Berhenti daripada apa? Berhenti daripada kekufuran kamu. Maknanya memeluk Islam. Atau berhenti daripada memerangi orang-orang yang beriman. Ya, kalau dalam tafsir saya, dia kata wa in tantahu anil kufri. Apa makna an? Berhenti. An daripada al-kufri, daripada kekufuran. Wa harbir rasul, dan memerangi Rasulullah. Jika kamu berhenti, makna berhenti daripada kekufuran, memeluk Islam, ataupun kamu berhenti daripada memerangi Nabi. Daripada awal Nabi berdakwah lu, dia perang habis-habis sampai Nabi berhijrah pun dia nak habiskan. Ya? Kalau kamu berhenti, maka huwa, ia ni apa tuan-tuan? Berhenti daripada kekufuran, daripada syirik, berhenti memerangi Nabi. Ia jadi apa? Ia ni, ia jadi apa tuan-tuan? Ini ayat pertama yang dipanggil ayat syarat. Ini ayat kedua dipanggil ayat jawab. Maka ini ayat ni selesai kat sini, tapi tergantung. Maka ayat tu, jawab tu bermula di sini. Huwa jadi apa? Huwa memulakan ayat, memulakan ayat pelengkap. Kenapa dia jadi mubtada? Sebab dia isim memulakan ayat, dia mesti jadi mubtada. Mana khabar? Mubtada bagi apa? Bagi depan. Kenapa tak bagi depan huwa? Mabni. Khabar bagi apa? Bagi depan. Ini bagi depan, betul? Khairun, lebih baik. Ini juga isim tafdil, tetapi pattern yang tak ikut pattern afdal, tak ikut pattern ahab, asyaddu, a'azzu, tak ikut. Dua perkataan tak ngikut, syarrun dengan khairun. As-salatu khairum minan naum. Apa makna khairun di situ? Lebih baik. Khairun juga mana? Kebaikan. Tapi di sini lebih baik. Cuba terjemah mubtada khabar. Fahuwa, ia, iaitu berhenti daripada memerangi Nabi. X adalah, ia, berhenti itu adalah lebih baik lakum, bagi kamu. Saya tanda X tu bermakna dah ada dalam diagram. Ia adalah lebih baik bagi kamu. Kamu tu siapa? Orang kafir. Ia adalah lebih baik bagi kamu. Ialah ada di kalangan mereka tu berhenti dan memeluk Islam. Di kalangan tawanan perang Badar tu ada yang peluk Islam. Ada yang lepas perang Badar tu, dia orang ditawar untuk bunuh Nabi, pergi datang kat Madinah. Tiba-tiba Nabi cerita, aku tahu apa yang kamu bincangkan. Peluk Islam juga. Ada yang selepas perang-perang tu, paling lewat dia peluk Islam masa pembukaan, selepas pembukaan kota Mekah, tahun 8 Hijrah tu. Dan selepas tu ada lagi sebelum Nabi wafat. Okey, kalau berhenti itu adalah lebih baik bagi kamu. Wa in, jika. Ta'udu. Cuba tuan-tuan bagi perkataan asal dia. Perkataan dia ada betul lah. Ini fi'il mudhari' ni apa dhamir dia? Antum. Macam mana asal antum? Ta'uduna. Ini asalnya tantahuna. Ini asalnya tastaftihuna. Semua ada nun yang dibuang kerana ni adalah haraf syarat dan jazam.
harf jazam. Okey, ada ya'udu makna apa? Kembali. Apa makna ta'udu? Kamu semua kembali. Ya, cuba terjemah. Wa in, jika, ta'udu, kamu semua kembali. Fi'il apa tu? Mudhari' apa namanya? Yang mati tadi? Majzum. Fi'il mudhari' majzum, sebab dah masuk harf jazam tu kan. Fi'il mudhari'. Siapa fa'il dia? Dhamir dia. Antum. Antum tu siapa? Orang kafir. Sekiranya kamu kembali. Kembali apa? Kembali berperang. Ya, memerangi. Ya, wa in ta'udu li harbil muslimina wa qitalihim. Ya, jika kamu kembali untuk memerangi semula orang yang beriman. Mana kembali dalam perang Uhud, kembali perang Ahzab, perang lagi. Ya. Ini jawab. Ini clear. Ini kata tadi in mematikan dua fi'il mudhari' kan? Nampak tak dua fi'il mudhari' mati? Ni tak ada sebab dah ada fa kacau. Kalau ada pun ja'a fi'il madhi, boleh mati tak? Fi'il madhi tak boleh mati sebab apa? Dia mabni. Ja'a memang ja'a. Ini pun dia tidak matikan sebab dah ada fa. Yang ini ya, dia mematikan satu fi'il mudhari'. Ta'uduna. Jadi in ta'udu. Ini fi'il mudhari' yang kedua. Itu dia punya fi'il jawab dia. Ya, baru kita nampak kalau betul-betul ada dua fi'il mudhari', satu yang syarat, satu jawab. Asalnya ta'uduna. Macam mana mematikannya? Dengan buang nun. Ini fi'il yang pertama. Yang kedua, jawab. Asalnya macam mana? Macam mana bunyinya? Macam tu tuan-tuan. Na'udu. Macam mana mematikan na'udu? Na'ud. Itu kita kena dapat menjalankan daripada huwa. Huwa ya'udu makna dia kembali. Okey, cuba jalankan diagram warna kuning. Okey, sebelah huwa ya'udu. Huma, hum ya'uduna. Hiya, huma, hunna ya'udna. Anta, antuma, antum. Ya, antum ni ta'udu. Sekiranya kamu semua kembali. Ta'uduna. Anti ta'udina. Antuma, antunna. Ana a'udu. Aku kembali. Ya. Nahnu na'udu. Ni na'udu. Ini kalau dia marfu', tidak dikacau oleh harf jazam. Ya. Tetapi bila dia jazam mati, maka na'udu jadi na'ud. Macam mana menterjemahkan jazam? Ya. Syarat, ini fi'il syarat. Menjadi ayat tergantung. Sekiranya kamu semua wahai orang kafir kembali memerangi orang beriman. Na'ud. Ni jawab. Macam mana nak terjemah jawab? Nescaya. Nescaya. Pasti. Ya, na'ud. Nescaya na'ud. Kami kembali. Kami tu siapa? Nahnu na'ud. Fa'il dia nahnu. Nahnu tu ialah Allah. Ya, kami iaitu Allah akan kembali. Kembali apa? Untuk
membantu dan memberi kemenangan kepada orang beriman. Itu maksud di sini, ya, untuk memberi kemenangan dan membantu orang yang beriman. Sampai na'ud tu ada tak tanda waqaf? Oh, tak ada okey, tak apa. Okey, cuba terjemahkan semula. Wa in, jika ta'udu, kamu semua kembali. Kamu tu siapa? Orang kafir kembali memerangi orang beriman. Na'ud, nescaya kami akan kembali. Nescaya kami, iaitu Allah, akan kembali memberi bantuan dan pertolongan kepada orang beriman. Wa lan. Ini haraf apa ni tuan-tuan? Haraf, tengok diagram purple pun dah ada, diagram pink pun ada. Lan haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab? Itu haraf jazam mematikan, nasab membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepasnya. Okey, mari kita tengok perkataan. Perkataan tughni fi'il apa tuan-tuan? Tughni. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa yughni. Kalau tuan-tuan tengok pattern dia ialah yuf'ilu. Cuma ya dia tak baris yughni. Ini sifar berapa ni? Yuf'ilu. Sifar 2. Bermakna fi'il madhi bunyi macam mana? Af'ala. Fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Sifar 2 tuan-tuan. Bermakna kalau tuan-tuan jumpa yughni, fi'il madhi dia bunyi apa? Cuba tuan-tuan bariskan. Af'ala. Au na. Ya tak baris sebab haraf illah. Auna. Kalau tuan-tuan nak cari dalam kamus macam mana? Ya, 3 huruf ialah ra, nun, ya. Ya, punca perkataan ialah ghain, nun, ya. Sebab alif ni adalah penambahan. Ya, cuba cari perkataan aghna yughni. Itu kalau ghani kaya. Kalau aghna ada penambahan alif. Macam mana? Tiada pilihan. Bukalah kamus. Dapatlah saya duduk. Jamil. Okey, Mel. Jumpa tak tuan-tuan? 273. Daripada perkataan ghaniyah, mana apa ghaniyah? Ia telah kaya. Ghaniyah 273. Okey, cuba tuan-tuan turun ke bawah, jumpa tak aghna? Apa makna aghna? Mengayakan lagi? Mencukupkan lagi? Memadai. Okey. Itu boleh membantulah. Bermakna fi'il mudhari' dia bagi tak? Aghna tu ada tak fi'il mudhari' dia? Itu ghaniyah. Tak, saya nak sifar 2 ni. Sifar 2 aghna ada tak fi'il mudhari' dia? Aghna tak ada. Tak ada. Memanglah tak ada. Sebab sifar 2 ikut kaedah dah jadi dah fi'il mudhari' dia. Kalau af'ala yuf'ilu, kalau aghna yughni. Ikut baris dia tu, mesti betul. Sebab tu dia tak bagi dah.
Sebab dia kata tuan-tuan dah pegang sefer tu takkan tak tahu. Dah jumpa af'ala yuf'ilu. Kalau aghna yughni. Tercuma tak berbaris je sebab ya atau waw atau alif berada di hujung, dia tidak berbaris. Okey. Apa makna yughni? Ia mengkayakan. Mengkayakan biasa diterjemahkan memberi apa dia? Faedah atau manfaat. Mengkayakan itulah. Mengkayakan itu makna memberi faedah atau memberi manfaat. Tetapi dalam ayat kita bukan yughni, ialah tughni. Apa dhamir dia kalau tughni? Tuan-tuan, sila tuan-tuan, tughni. Banyaknya mazhab. Sebenarnya tughni. Mesti tuan-tuan nampak dua dhamir bertindih, Siapa nampak satu ya memang tak cukup. Apakah dhamir yang bertindih di situ? Ya? Tuan-tuan jangan takut. Sebut je lah. Banyak mazhab pun tak apa. Anta satu lagi hiya. Mesti dua tu sama tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh sebut satu je. Bila dah sama tu baru kita buat pilihan. Ini anta ke atau kalau anta tughni makna apa? Engkau mengkayakan atau memberi manfaat. Kalau hiya tughni, ia perempuan mengkayakan atau memberi manfaat. Dia bergantung kepada ayat. Dan kalau disebut fa'il bermakna apa? Anta ke hiya? Kalau fa'il dia bagi depan disebut. Kalau anta, siapa fa'il dia? Anta. Takkan ada fa'il bagi depan. Kalau ada fa'il bagi depan selepas dia tu bermakna hiya lah di sini. Okey, senang kata dia hiya lah. Sebab saya nak kata ada fa'il kat sini. Ada fa'il bagi depan. Mana fa'il di sini? Ia mengkayakan, ia memberi manfaat. Siapa fa'ilnya? Tuan-tuan? Ia? Ini hiya. Kalau hiya ada disebut fa'il mungkin. Memang saya kata ada fa'il. Tuan-tuan perlu ada kemahiran cari isim bagi depan je. Jumpa tak fa'il? Ankum. Mana bagi depan? Tak ada. Ankum. Tak ada. Ini fa'il dia tuan-tuan. Ni fa'il. Fi'atu. Apa mana fi'ah tadi? Alah dah padam dah tadi. Allahumma a'izza. Allahumma ansur a'azzal fariqaini wa akramal fi'ataini. Apa mana fi'ah tadi? Kumpulan. Fi'atukum, kumpulan kamu. Kamu tadi siapa? Kumpulan Abu Jahal, kumpulan orang kafir. Okey, mari kita tengok. Walan. Lan. Tidak akan. Dia menafikan lil abad. Dia kata nafi lil abad. Menafikan sehingga selama-lamanya. Tidak akan. Sampai kiamat dinafikan. Tidak akan. Tughni, ia mengkayakan atau di sini ia memberi manfaat. Siapa fa'il di sini? Fi'atu. Okey, kena sebut fa'il tu. Fi'atukum, kumpulan kamu wahai orang kafir, lan tughniya, tidak akan memberi manfaat ankum, kepada kamu. Itu terjemahan Melayu bukan kepada kamu. Tidak akan memberi manfaat kepada kamu wahai orang kafir. Boleh tak? Senyap ni.
Timbang pula saya tanda X fi'ah tadi kita dah tahu, kum dah tahu. Syai'an, sesuatu atau sedikit pun. Okey, semula tuan-tuan. Wa in ta'udu, kamu semua kembali. Kamu tu siapa? Orang kafir. Kamu, wahai orang kafir, kembali memerangi orang beriman. Na'ud, nescaya kami akan kembali. Kami itu siapa? Allah. Kembali membantu orang beriman. Wa lan, oh, kena sebut fa'il dulu. Fi'atukum, kumpulan kamu. Kamu siapa? Lan tughniyah, tidak akan memberi manfaat ankum, kepada kamu semua, syai'an, sedikit pun. Walau, cakap Melayu tu. Apa tak tu, walau tu cakap Melayu betul. Tambah pun ni. Walaupun. Itu walau. Ya, walaupun kasurat. Fi'il apa ni tuan-tuan? Kasurat. Tuan-tuan, fi'il madhi. Fi'il madhi apa dhamirnya? Huwa ke hiya? Kalau huwa jadi apa bunyinya? Huwa kasura. Huwa kasura, ia telah banyak. Ia telah banyak. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa kasura. Huma, hum kasuru. Apa makna kasuru? Mereka telah banyak, menjadi banyak. Hiya, hiya kasurat. Hiya kasurat. Okey, apa makna kasurat? Ia perempuan telah banyak atau ramai. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il di siapa? Hiya. Hiya tu siapa? Hiya. Hiya. Hiya tuan-tuan. Fi'ah. Tu fi'ah. Ni mu'annas kan? Apa tanda dia mu'annas? Ta marbutah. Ta marbutah. Walaupun ia telah banyak. Apa makna tadi? Ia tu, walaupun kumpulan kamu tu telah ramai bilangannya, dia tetap tak bagi manfaat pada kamu. Ya? Sebab Allah akan kembali tolong kumpulan beriman. Okey. Sampai sini ada tanda wakaf tak? Tak ada. Tuan-tuan punya tak ada ya? Saya punya ada. Sebenarnya jim. Apa makna jim? Jaiz. Apa makna jaiz? Harus. Harus apa? Harus berhenti kerana ayat ni sempurna di sini. Ya? Dan selepas tu ayat baru. Ya? Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa in, jika ta'udu, kamu semua orang kafir kembali memerangi Nabi. Na'ud, kami, iaitu Allah, akan kembali membantu orang beriman. Wa fi'adukum, kumpulan kamu wahai orang kafir, lan tughniyah, tidak akan memberi manfaat, ankum, kepada kamu, syai'an, sedikit pun, walau kasurat, ia telah banyak, ia telah menjadi ramai. Ia tu siapa? Kumpulan kamu tu, kumpulan kafir, ya, walaupun kumpulan kamu telah menjadi ramai bilangannya. Tak,
tak akan memberi manfaat, ya. Sekejap tuan-tuan, ya. Oh tuan-tuan, betul lah tuan-tuan punya tadi tu. Wow tu wow tu memang tapi bukan dan lah, salah jugalah tuan-tuan tu. Ini walhal. Dalam keadaan walaupun, lau tu makna walaupun, atau kalaupun ia, iaitu kumpulan kamu tu banyak. Ini kalau dalam saya punya buku ni dia panggil waw, ini ialah waw wawul hal. Macam mana nak terjemah? Dalam keadaan. Wal hal, pada hal. Tengok mana yang sesuai lah, ya. Dalam keadaan walaupun ia, iaitu kumpulan kamu tu telah menjadi ramai bilangan dia, tak ada manfaat. Sebab apa? Sebab Allah akan memihak kepada kumpulan orang beriman. Sebab itulah, ya, Allah telah menjelaskan kumpulan ni benar daripada awal peperangan yang berlaku antara orang kafir dengan kumpulan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa anna. Waw tu waw apa tuan-tuan? Waw ataf. Ya. Kita tahu waw ataf ni kenapa? Ya. Sebab ayat ni tadi bersambung, khususnya tuan-tuan punya buku tu, ya, dalam ayat tuan-tuan tak ada tanda waqaf lah, bermakna ni menyambung. Antara yang tahu dia ini menyambung ialah perkataan anna, bermakna dia bukan dipangkal tu. Kalau pangkal, kerana kadang-kadang wa innallaha laqawiyyun aziz. Inna, kerana kadang kita jumpa wa anna, wa inna. Kalau inna tu waw istinaf. Sebab inna tu permulaan, ya. Kalau ini wa anna, ini bermakna tengah-tengah. Dia sambung tu. Ni makna tengah-tengah ni. Bila kita jumpa anna, anna ni pertama haraf apa namanya? Haraf taukid. Itu dari segi fungsi apa? Makna. Bila kita sebut anna ni atau inna, ya, dia dari segi fungsi makna ia taukid. Dia adalah haraf taukid. Apa makna fungsinya? Menegaskan. Itu dari segi fungsi makna. Dari segi fungsi baris, dia berfungsi sebagai haraf nasab. Makna dia akan membariskan apa? Atas. Apa yang dia akan bariskan? Isim. Annallaha. Sebab tu dia baris atas, sebab dia adalah isim anna atau inna. Annallaha. Apa makna wa annallaha? Sesungguhnya Allah itu. Kalau dah jumpa isim anna, kena cari apa? Khabar anna. Mana khabar anna? Kena kurung dia. Ma'a. Pertama ma'a makna apa? Bersama. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf makan. Okey? Zaraf bila berbaris atas ada satu nama dia khas. Bila isim zaraf berbaris di atas, namanya apa? Maf'ulun fih. Dia adalah isim mansub yang nombor berapa tuan-tuan? Tengok diagram purple. Nombor apa? Isim mansub berbaris di atas ada 11 sebab isim tu bagi atas. Nombor 7, ya. Maf'ulun fih. Maf'ulun fih tu maknanya isim zaraf.
yang kalau dia berbagi di atas. Sebab bila sebut maf'ul, semua mesti bagi atas lah. Dia maf'ulun fih. Dalam masa yang sama, isim zaraf ni pada kebiasaan dia akan jadi apa? Isim yang tak ada alif lam dan tanwin ni jadi mudhaf. Tuan-tuan jangan bimbang. Isim zaraf kalau dia ada perkataan yang sebelah dia, biasanya dia akan jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Al-mu'minina. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih baris apa? Baris bawah. Apa tanda baris bawahnya? Ya. Nampak ya? Kalau bagi depan bunyi macam mana? Mu'minuna. Tetapi kerana mudhafun ilaih bagi apa? Bawah, mesti dia gunakan ya. Mu'minina. Wa anna Allaha ma'al mu'minina. Apa makna ma'al mu'minin? Bersama orang-orang yang beriman. Cuba tuan-tuan terjemah semula. Wa anna Allaha, sesungguhnya Allah itu X. Jangan lupa tuan-tuan, saya nak tu adalah menunjukkan dia adalah terjemahan khabar. Adalah ma'al mu'minina, bersama orang-orang yang beriman. Ni ya. Kalau Allah bersama dengan orang beriman, sudah pasti kemenangan itu akan berpihak kepada orang yang beriman. Ni ya. Sekiranya orang beriman itu melengkapi syarat-syarat kemenangan, maka syarat-syarat kemenangan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang akan datang. Prasyarat kemenangan. Maknanya memang Allah akan bantu. Tapi bila orang beriman itu mencukupi syarat-syarat kemenangan, mesti Allah akan tolong. Ya. Okey, mari tuan-tuan dan puan-puan, kita terjemah daripada awal lah. In tastaftihu, kamu semua memohon kemenangan. Kamu tu siapa? Orang kafir. Ya. Fa qad ja'akumul fathu. Sebut fa'il dulu. Kemenangan itu, kemenangan dalam perang Badar yang berpihak kepada orang beriman itu, ja'akum, telah datang kepada kamu. Kamu siapa? Orang kafir. Kemenangan yang kau maksudkan dalam doa itu telah datang di depan mata kamu. Ya, kamu kalah teruk masa itu. Wa in tantahu, kamu semua berhenti. Kamu tu siapa? Orang kafir berhenti memerangi Nabi. Fa huwa khairun. Jangan lupa mubtada khabar. Macam mana huwa khairun? Ia, iaitu berhenti memerangi Nabi itu adalah lebih baik. Lakum, kepada kamu wahai orang kafir. Wa in ta'udu, kamu wahai orang kafir kembali memerangi Nabi. Na'ud, mana dapat nescaya tu? Mana dapat tu? Jawab. Itu jawab syarat. Kalau fi'il yang kedua macam kena marah. Saya nak pastikan mana dapat tu. Jangan sodap-sodap ya. Nescaya, kerana itulah terjemahan pada jawab. Dua fi'il mudhari' yang mati, yang kedua tu terjemah nescaya. Ya? Okey, semula wa in ta'udu, kamu semua wahai orang kafir kembali memerangi Nabi. Na'ud, nescaya kami akan kembali. Mana dapat akan tu? Fi'il mudhari', sebab perbuatan akan berlaku atau sedang berlaku, ni akanlah. Kalau kamu kembali, pasti kami akan kembali. Wa fi'atukum,
fi'atukum, kumpulan kamu wahai orang kafir, lan tughniya, tidak akan memberi manfaat ankum, kepada kamu, ya, syai'an, sedikit pun. Syai'an tu bagi atas sebab apa, ya? Tadi tu ni fa'il dia siapa? Fi'atu ni. Nah, maf'ul bih dia mana? Fi'atu fa'il dia. Oh, tak boleh. Fi'atu dia adalah fa'il sebab dia bagi depan. Fa'il ni adalah isim kan? Isim tak ada alif lam dan tanwin sebab apa? Mudhaf. Kum akan jadi mudhafun ilaih. Maf'ul bih mana? Terang-terang ni tuan-tuan. Syai'an. Cuma cara terjemahan dia tak dapat terjemah maf'ul bih, ya, akan. Ya. Dan kumpulan kamu tidak akan memberi manfaat kepada kamu sedikit pun. Tak berapa nampak terjemah maf'ul bih. Biasa maf'ul bih akan sedikit pun. Tak jadi cakap Melayu dia. Okey, semula tuan-tuan. Wa fi'atukum, kumpulan kamu wahai orang kafir, lan tughniya, memberi manfaat, ankum syai'an, wa dalam keadaan walaupun kasurat. Apa makna kasurat? Ia telah menjadi banyak atau menjadi ramai. Ia tu apa? Iaitu fi'ah. Kumpulan kamu tu telah menjadi ramai. Tak kisah, sikit pun tak akan bagi manfaat. Tak guna langsung bilangan itu. Wa annallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al mu'minin, adalah bersama orang-orang yang beriman. Ya tuan-tuan, janganlah berhenti loh. Ayat kita dah habis. Ada soalan tak tuan-tuan? Ya. Lam alif apa bang? Ya. Oh, apa makna lam? La. Ini tanda haraf nahi lah. Apa makna nahi? Jangan. Kalau di situ dalam Quran kita dia akan tulis mamnu'u. Mamnu'ul al-waqf. Ya. Kenapa bagi depan? Isim tu. Ya. Ini adalah khabar. Mubtada ialah huwa, ia ataupun hiya. Hiya, lam alif ni ia adalah maknanya mamnu'. Apa makna mamnu'? Dilarang. Dia tak ada alif lam, mudhaf. Ni jadi sebab tu mamnu'ul waqfi, dilarang waqaf, berhenti, ya. Tapi dilarang berhenti itu biasanya disebut dilarang berhenti terus memutuskan bacaan. Biasanya memutuskan bacaan dari qata'. Mamnu'ul qat'i. Maknanya dilarang memutuskan bacaan. Misal kata fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Itu yang apa ni haramnya. Sebab kita kata celaka bagi orang yang sembahyang. Tapi kalau kita wakaf di situ dan kita teruskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu boleh kerana itu wakaf sunnah. Sebab Rasulullah akan berhenti pada setiap hujung ayat. Ya? Ada juga orang yang sambungkan pun bagus jugalah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu pun okey. Kalau nak sambung pun, nak berhenti dan sambung pun okey. Yang salah dia ialah
Sadaqallahul azim, ya. Itu salah. Kena patah balik. Boleh juga. Ya, sebab tidak semua Al-Quran sudah memberi tanda lam alif, ya. Tak ada. Quran baru ni tak ada. Quran kita dulu ada. Yang itu memang orang takut betul nak berhenti tu. Ya. Makna okey, berhenti dan sambung. Yang tak okey dia waqaf dan berhenti dan memutuskan bacaan. Itulah di sinilah. Tetapi kalau jumpa tanda mim macam tu pula, itu lazim. Macam tu ke macam ni? Ekor macam tu. Itu makna lazim. Apa makna lazim? Ini bukan cakap Melayu, ni cakap Arab. Mesti. Lazim itu makna mesti. Jangan sambung. Siapa sambung dia akan mengubah makna. Ya, kalau waqaf Jibril tu dia yang sebenarnya dia tidak ada disebut, ditandakan dalam Quran. Dia ada beberapa waqaf. Kadang-kadang pada tanda qaf lam ya, kadang-kadang pada tanda waqaf lazim. Dia ada tersenarai dalam beberapa kitab tajwid waqaf Jibril tu. Biasanya tidak ditulis. Saya biasanya tak tulislah, sebab saya semak waqaf Jibril yang ditanda dalam kitab tajwid tu dengan dalam Quran, Quran tak tanda. Dia tanda kadang-kadang qaf lam ya macam tu. Kadang-kadang tak ada langsung tanda. Ya, macam mana contoh dia dalam surah apa tu, kalau saya teringat, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء. Itu salah satu waqaf Jibril kalau tak silap saya. Ada tanda tak waqaf? Surah An-Nazi'at. Saya tak bawa Quran. أأنتم أشد خلقا أم السماء. Ada tak? Cuba tengok. Ada jim. Jim tu, asal jim tu bukan Jibril. Jim tu jaiz. Ya? Tapi kalau tak silap saya termasuk dalam waqaf Jibril. Sebab tu Jibril berhenti di situ, lepas tu sambung banaha. Kalau kita tengok daripada ayat tu memang cantik sangat berhenti di situ. Cuba tuan-tuan tengok. Tak payah buka Quran. Mana apa? Adakah antum, kamu semua, wahai manusia, antum, apa tu? Asyaddu. Apa makna asyaddu tadi? Lebih hebat, lebih dahsyat. Asyaddu khalqan, ciptaan, lebih hebat ciptaan. Apa tu? Apa ni ciptaannya? Amis sama. Bagi apa sama? Amis sama. Okey, mari. As-sama'u. Sebab apa as-sama'u? Sebab dia ni am ni harf ataf. Dia nanti akan ikut. Okey,
Mari kita terjemah. Adakah antum, kamu semua wahai manusia, mubtada, asyaddu, lebih hebat, khalqan, ciptaan. Adakah kamu semua manusia lebih hebat ciptaan, ataupun adakah as-sama'u, langit. Ya. Oh, dia terjemahkan. Oh, okey. Apa ni? Cuma nak bandingkan mana lebih hebat ciptaan kamu manusia, ciptaan manusia, bukan ciptaan manusia. Kamu, adakah kamu lebih hebat ciptaannya, kejadiannya, ataupun langit? Mana lebih hebat? Langit lagi hebat. Tapi kenapa belagak? Maknanya ciptaan langit tu lebih hebat. Allah kata asyraful makhluqat. Ya? Kamu asyraful makhluqat manusia. Apa dia kata? Asyraful makhluqat. Asyrafu itu lebih mulia. Ini lebih dahsyat. Mana yang lebih susah nak diciptakan? Kejadian manusia ke kejadian langit? Dia tanya di situ, di sini kalau tak silap di sini wakaf Jibril. Nanti saya boleh rujuklah kalau tersilap Ayat tu dah sempurna pertanyaan di situ. Jibril berhenti di situ. A antum ashaddu khalqan amis sama'. Okey. Bana itu apa mana bana? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Bana, bina. Dia telah membina, menjadikan. Nya. Bana fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'il di siapa? Allah. Dhamir. Huwa tu siapa? Allah. Maf'ul bihnya mana? Kenapa? Dhamir muttasil dengan fi'il. Cuba terjemah banaha. Dia telah iaitu Allah telah menciptakannya. Ini seolah-olah ayat lain. Jadi dia berhenti di situ. Macam seolah macam saktah. Ya. Kalau ni tak ada dia tak ada saktah, berhenti betul lah. Wakaf Jibril tu makna berhenti wakaf is. Hujan dah. Cuba tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rujuk wakaf Jibril ni setakat ni, dalam kitab buku Abdul Qadir Leong saya rasa tak ada. Yang ada tu yang Abu Madihah tu, yang tebal tu. Apa dia, apa ni, hukum tajwid mengikut kaedah Hafs an Asim Tariq Syatibi. Dia ada yang setakat ni, itu setakat ni yang terlengkap lah. Saya rasa tebal. Dia dah ada buat dua. Ayat Yasin surah ayat 85. Wala ya'luka qawluhum inna na'lamu ma yuhibbuna wa ma yuhibbuna. Okey. Mim, tanda mim itu wakaf lazim. Ini sebab tu bila dia kata wakaf Jibril tu dia tak ada tanda. Biasanya siapa yang talaki berguru, guru dia kadang-kadang kata berhenti kerana ni wakaf Jibril dan kita kena tanda sendiri, buat tanda sendiri. Wah gitu. Oh gitu. Eloklah tanya kepada ustaz-ustaz yang qiraat. Mungkin kalau apa ni, kalau ada rezeki nanti saya boleh tolong tengokkan, fotostikkan untuk tuan-tuan ni. Sebab dia kena pegang tu, saya sendiri tak teringat sangat. Saya kadang-kadang sampai anak murid saya pun tegur,
Ya, apa ni? Oh, ni wakaf Jibril, ustaz ni bagi tahu. Saya pun tumpang sekaki lah, sebab kita ni tak lengkap juga, ditolong oleh orang lain juga. Kalau yang fala yahzunka qauluhum, itu tanda mim bang, okey, itu dia kalau kita sambung tu akan sedikit memberi perubahan makna. Sebab tu semua, tapi saya tak pasti semua mushaf ke bagi tahu mim bang, mim ekor, okey, ekor kecil kan, mim fala yahzunka inna na'lamu. Okey. Sekarang ni macam mana dia kata wakaf? Lazim mesti berhenti di sini. Okey, cuba tuan-tuan terjemah fa la. Ini jangan, jangan, sebab dia mati kan. Yahzun, ia menyedihkan. Memberikan sedih, menyedihkanlah. Ia menyedihkan. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Kalau huwa, tuan-tuan cari dulu fa'il. Fa'il bagi apa? Bagi depan. Mana fa'il dia? Ni fa'il. Apa makna qaulu? Perkataan qauluhum, perkataan mereka. Cuba tuan-tuan terjemah fala la, janganlah, qauluhum, perkataan mereka, iaitu perkataan orang kafir itu. Yahzun, menyedihkan. Mana maf'ul bih? Ka, engkau wahai Muhammad. Dia kata kau gila, dia kata tukang sihir, dia kata penyair, dia kata macam-macam. Janganlah perkataan mereka, kata orang kafir itu, menyedihkan akan engkau wahai Muhammad. Okey, ayat ni sempurna di sini. Jangan sambung. Sebab ini ayat baru. Inna na'lamu, sesungguhnya kami, na'lamu, kami mengetahui. Lepas tu ma, apa makna ma? Apa yang yusirruna, mereka sembunyikan, mereka rahsiakan. Wama, apa yang yu'linuna, mereka iklankan, mereka isytiharkan. Apa yang mereka sembunyikan kami tahu juga. Ini ayat ni ayat lain langsung, jangan sambung, Kalau sambung takut ni lah. Janganlah perkataan mereka menyedihkan engkau, sesungguhnya kami. Dia akan berselibah makna dia. Sebab tu dia taruh waqaf lazim di situ, kerana makna ayat tu sempurna dan ayat lain ni langsung lain, daripada cerita ni. Allahu a'lam. Jangan tanya-tanya lagi kalau nak balik cepat. Sebab jawapannya biasanya panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.